Uh, saya ingin menyatakan bahawa jumlah pada tahun 2022 ialah sebanyak 66.3 bilion ringgit subsidi petrol, diesel, gas cecair memasak, minyak masak, bil elektrik, ayam dan telur. Izinkan saya untuk memberi pecahan kepada jumlah subsidi itu. Untuk tahun lepas, petrol, diesel dan LPG 50.8 bilion ringgit. Itu paling tinggi dalam sejarah. Minyak masak 2.4 bilion ringgit. Elektrik 9.8 bilion ringgit. Harga ayam dan telur 1.8 bilion ringgit. Subsidi kepenggunaan lain 1.5 bilion ringgit menjadikan 66.3 bilion ringgit. Dan subsidi kepenggunaan lain ini ialah tepung gandum, edaran barang perlu, penyeragaman harga di Sabah, subsidi Sabah Electrical Sdn Bhd. Itu antara pecahan 1.5 bilion. Jadi jumlahnya 66.3 bilion ringgit subsidi yang saya sebutkan 5 perkara tadi. Ia tidak termasuk bantuan tunai, tak termasuk pendidikan, pengangkutan, pertanian, bantuan-bantuan tunai yang lain itu tidak termasuk. Jadi saya juga tadi telah membuat satu kenyataan yang ingin saya membuat penjelasan di sini bahawa jumlah penggunaan 3 perkara ni, iaitu petrol, LPG dan elektrik, dari segi B40, daripada satu data yang kita membuat penyelidikan, 24% jumlah subsidi yang diguna oleh B40, 41% diguna oleh M40 dan 35% diguna oleh T20. Jadi subsidi, jika kita lihat subsidi pada 50.8 bilion ringgit itu yang diguna oleh T20 sebanyak 35%. Jika kita darabkan, bererti 17.8%. Penjimatan, kalau T20 tidak menerima subsidi yang berkaitan, penjimatan adalah hingga 15 ke 17 bilion ringgit. Jadi itu perkara mesej yang penting yang ingin saya nyatakan. Walau bagaimanapun, subsidi bersasar ini baru dimulakan untuk elektrik. Subsidi bersasar belum lagi digunakan untuk petrol dan LPG. Oleh itu, bilakah ia akan dilaksanakan? Ia akan dilaksanakan oleh kementerian lain, tapi segala peruntukannya adalah daripada Kementerian Keuangan. Oleh itu adalah penting untuk kita mendapatkan penjimatan apabila ia dilakukan. Dan penjimatan 15 ke 17 bilion itu anggaran, jika dilaksanakan subsidi yang bersasar, maka dia boleh digunakan untuk faedah rakyat, untuk projek pembangunan ke misalnya, sekolah, hospital dan juga bantuan-bantuan lain untuk membasmi kemiskinan misalnya. Kadang-kadang 15 ke 17 bilion kepada T20 ini, mereka tak sadar pun perkara sebanyak itu telah diberikan kepada mereka. Jadi kerana mereka berkeupayaan untuk membayar harga yang lebih tinggi daripada kumpulan B40. Sekali lagi saya sebut, subsidi itu belum dilaksanakan. Okey. Terima kasih. Ya. Kementerian lain yang akan membuat, tapi mekanisme tu adakah Kementerian Keuangan juga akan terhenti atau bagaimana? Atau memang bagi kepada kementerian berkaitan? Ya, tentunya Kementerian Keuangan menjadi jawatankuasa kepada yang berhubung tentang subsidi bersasar.
Apa yang kita ingin nyatakan di sini, ia telah dimulakan dengan elektrik. Sama ada bila waktu untuk diadakan subsidi bersasar RON 95 diesel gas memasak itu belum lagi dipastikan tempohnya. Walau bagaimanapun saya ingin menyatakan bahawa petrol, diesel dan LPG itu 50.8 bilion dia adalah sangat besar. Jika kita melihat pada tahun ini untuk pembangunan adalah 97 ke 99 bilion. Itu untuk pembangunan. Untuk subsidi 50.7 bilion itu adalah satu angka yang cukup besar. Dia hampir separuh lah daripada projek peruntukan development expenditure, pembangunan. Jadi kita boleh dapat membayangkan bagaimana cara ini adalah tidak lestari lah untuk masa-masa yang akan datang. Walaupun demikian masih belum dipastikan kaedahnya ya. Saya hanya memaklumkan betapa besarnya angka untuk maklumat rakyat yang kadang-kadang kita tak sadar pun bahawa RM2.05 itu adalah merupakan harga yang paling rendah di rantau kita ni. Pastinya ia merupakan harga yang paling rendah jika dibanding dengan Indonesia, Myanmar, Kemboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, Singapura. RM2.05 itu adalah harga yang paling rendah. Kenapa dia harga paling rendah? Sebab subsidi yang begitu tinggi. Dan berapakah jumlah subsidi itu? Saya dah sebutlah tadi ya. 50.8 bilion ringgit. Dan apabila dicampur minyak masak, elektrik, harga ayam telur, subsidi kepenggunaan jadi 66.3 bilion ringgit. Ya. Ia amat besar. Kalau kita campur dengan bantuan tunai, lain-lain pendidikan, pengangkutan, pertanian, sumbangan tunai rahmah dan sebagainya, dia jadi 91.4 bilion. Tetapi kita tak adalah menyebut bahawa bantuan STR itu, sumbangan tunai rahmah itu sebagai subsidi. Itu kita tak panggil subsidi lah ya. Okey. Ada angka-angka yang tak jelas, saya tak mahu dia disalah tafsir angka-angka yang berkaitan itu. Contoh kenapa kita telah mengadakan subsidi bersasar untuk elektrik. 10% pengguna menggunakan 10% pengguna yang berada ya, yang kaya menggunakan 56.4% daripada subsidi elektrik. Saudara boleh bayang dia. 10% pengguna yang kaya, contoh domestic C, lebih daripada 600 kilowatt per hour, dicampur dengan syarikat-syarikat bukan PKS, syarikat-syarikat besar bukan PKS. Mereka mengguna 56.4% daripada keseluruhan subsidi elektrik. Mereka hanya 10% daripada pengguna. Jadi bayangkan bagaimana subsidi itu tersasar dengan begitu hebat sekali. Saya kira hanya di Malaysia yang negara kita memberikan subsidi pada orang kaya jauh lebih banyak daripada subsidi pada orang miskin. Saya tak tahu ada negara lain yang kalau boleh dikongsi, negara mana, bahawa negara Malaysia ini memberikan subsidi pada orang kaya lebih banyak daripada orang miskin. Ada negara lain tak? Boleh saya tanya press soalan? Ada tak negara lain dalam dunia ini yang negara itu memberikan subsidi kepada orang kaya lebih besar daripada subsidi pada orang miskin? Ada tak negara lain? Saya tanya press ni. Tak ada Hanya Malaysia satu-satunya. Jadi maksudnya ada tak rancangan kerajaan untuk nak mengurangkan langkah, sebab tadi kita sebut 5.7 bilion itu sangat besar untuk petrol diesel itu. Ada tak plan dan kerajaan? Saya ingin mengulang angkanya, 50.8
bilion. Bukan 5.8. Tertinggal kosong. Jadi bayangkan ya, punyalah banyak duit itu, 50,000 juta kan. 50.8 bilion untuk petrol, diesel dan LPG. Itulah mekanismenya masih lagi dalam kajian. Bilakah ia akan dilaksanakan? Kita tunggu keputusan kabinet ya. Bagaimanakah caranya dilaksanakan pun kita tunggu keputusan jawatankuasa yang menguruskan subsidi bersasar ini. Dan kerana subsidi kita memang tersasar. Saya dah membuktikan tadi bahawa contoh elektrik 10% daripada pengguna yang kaya menggunakan 56.4% daripada subsidi elektrik. Dan 90% lagi pengguna yang tidak kaya hanya menggunakan 44%. Itu sebagai contoh penyasaran subsidi yang tersasar, subsidi elektrik yang tersasar. Apakah subsidi bersasar untuk petrol dan LPG akan dilaksanakan pada tahun ini? Itu terpulang pada kabinet ya. Kita menunggu juga apa yang ingin diputuskan. Walaupun memanglah cadangan untuk melaksanakan subsidi bersasar ini dia boleh membantu untuk menambah keuangan kerajaan ya. Tentunya dia boleh membantu untuk kita mengatasi defisit, kita boleh membantu untuk mengatasi hutang, boleh membantu untuk menambahkan program kepada rakyat, boleh membantu untuk membasmi kemiskinan. Kalau kita hentikan subsidi bersasar kepada kumpulan tertentu lah. Jadi saya kira pandangan saya lah, ini belum diputuskan. B40 dan M40 sepatutnya boleh terus menerima subsidi yang bersasar. Tapi T20 ini dan juga syarikat-syarikat besar, saya tidak nampak kewajaran mereka menerima subsidi yang saya sebutkan tadi. Jadi apa juga yang akan diputuskan oleh kabinet kita tunggu, bila akan dilaksanakan kita tunggu. Ia pernah berlaku sebelum ini ketika saya di Kementerian Kewangan kali Timbalan Menteri Kewangan sebelum ini 2013, 2014, 2015. Tetapi apabila kita nak melaksanakan, tiba-tiba harga minyak turun. Sehingga kan Petronas pun rugi pada tahun yang berkaitan. Jadi kita tak jadi lakukan subsidi bersasar itu kerana harga minyak turun. Tapi sekarang ini tak nampak kelihatan harga minyak turun. Harga minyak masih lagi tinggi. Oleh kerana itu jika kita inginkan wang yang lebih untuk rakyat, inilah kaedah yang paling berkesan. Kita tak dapat melakukan GST misalnya, tetapi ini antara gantian-gantian keuangan yang boleh diperolehi. Gantian keuangan kalau saya kira tadi 15 ke 17 bilion ya, yang boleh kita jimatkan. Kerana T20 menggunakan 35% daripada subsidi petrol, diesel, LPG, M40 41%, B40 24%. Mungkin ada timeline sebab macam Dr. kata tunggu kabinet, tapi mungkin dah ada timeline secara kasar. Saya tak nampak timeline tu. Cuma saya maklumkan maklumat lanjut daripada soalan yang ditanyakan oleh Datuk Ahmad Amzad Hashim, Kuala Terengganu, supaya tidak tersilap petik oleh rakan-rakan media, sebab kalau kita bercakap di Dewan Rakyat itu kadang-kadang kita tidak dapat mendengar angka-angka yang terperinci. Okey. Terima kasih. Baik.